Minggu lepas saya cukup kecewa. Saya sedih sangat minggu lepas. Minggu ni korang sedih, minggu lepas saya sedih. Saya sedih minggu lepas sebab korang tak masuk kelas. Kau pergi mana minggu lepas? Saya tunggu lama pun. Cuit. Cuit. Apa yang cuit? Cuti. Ya cuti. Ada yang cakap cuit. Okey, ya betul-betul. Kita cuti minggu lepas kan. Kita cuti minggu lepas dan kita tak dapat nak buat kelas bersama-sama. Nak buat macam mana, geng? Cuti hari pekerja, tak apalah. Tapi, geng, disebabkan kita punya bercuti ni lama sangat, 2 minggu kita tak berjumpa. Saya dah sebenarnya, saya lupa dah. Saya lupa dah sebenarnya kita belajar kat mana ni. Kita bab 3, betul? Kita bab 3. Okay, betul, kita bab 3. Yang mana bab 3 kita cerita pasal konflik dunia ataupun perang dunia. Perang dunia ataupun Jepun lah. Okay, saya tak tulis tajuk dia penuh. Kita dalam bab 3 saya tak tulis tajuk dia penuh. Okay, baik. Mula-mula sekali kita belajar dalam 3.1. Okay, ini perkara mula-mula yang kita belajar. Madam? Mula-mula kita belajar pasal nasionalisme awal negara kita. Betul? Ini yang first kita belajar, betul? Kan? Okey, yang ni kita belajar first dah. Okey, lepas tu pula kita belajar pasal Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia yang pertama, first of all, awak akan belajar pasal faktor-faktor atau sebab-sebab. Atau faktor-faktor atau sebab-sebab yang berlaku, antaranya seperti pembunuhan Archduke Ferdinand, kuasa imperialis, pakatan tentera. Itu faktor-faktor dia. Lepas tu awak belajar pula pasal peristiwa. Betul? Ada? Siapa serang siapa dulu, yang mana tak puas hati balas dendam balik, yang mana serang sana pula, engkau masuk kawanan aku serang kau pula. Ada? Peristiwa itu kita belajar kan? Dan seterusnya dalam Perang Dunia Pertama kita belajar pasal apa kita panggil iaitu tamat perang. Ada tak? Tamat perang atau berakhir perang dunia pertama. Dah belajar belum? Dah. So maksudnya Perang Dunia Pertama ni kita dah habiskan lah. Oh, okay, thank you. Okay. Kesan pun dah lah itu, kesan pun dah. Kesan pun dah. Okay, thank you. Very good korang semua, kesan pun dah. Baik. Last kali, lepas tu pula kita nak masuk Perang Dunia Kedua. So hari ni kita punya topik adalah Perang Dunia Kedua. Setuju? Yes, ayo jom kita masuk kepada Perang Dunia yang Kedua, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian. Baik. Untuk Perang Dunia yang Kedua. Ini satu topik yang saya rasa student ramai suka ni sebenarnya. Korang suka kan perang-perang ni? Ini topik yang paling korang suka, perang-perang. Ada perang, ada bunuh, ada hantu, semua korang suka. Tapi cerita pasal macam dokumentari semua macam alright, guys. Perang Dunia yang Kedua. Okay. Kisah dia, abang kakak yang dihormati sekalian. Perang Dunia yang Kedua yang berlaku dalam dunia ni, yang berlaku di bumi kita ni, abang kakak, dia berlaku di 2 kawasan utama. Okay. 2 kawasan utama. Yang mana Perang Dunia yang Kedua berlaku di kawasan Eropah dan lagi satu berlaku di kawasan Asia Pasifik. 2 ni, Eropah dengan Asia Pasifik. Baik, geng. Ini Perang Dunia yang Kedua, Eropah dengan Asia Pasifik. Tapi waktu Perang Dunia yang Pertama, ada tak berlaku dekat kawasan Asia Pasifik? Tak ada. Majoriti semuanya berlaku dekat kawasan Eropah sahaja. Boleh? Tetapi waktu Perang Dunia yang Kedua berlakunya dekat 2 kawasan Eropah. Eropah ni siapa pula yang terlibat? Macam biasa. Jerman berperang dengan Perancis, Rusia, British. Okay. Dekat Asia Pasifik pula, kita ada satu kuasa Asia yang besar, iaitu berlakunya berperang di antara Jepun dan juga kawasan-kawasan seperti Amerika Syarikat. Jepun pergi serang kita, Jepun pergi serang Filipina, Sabah Sarawak, Indonesia, semua Jepun serang. So itulah Perang Dunia yang berlaku serentak waktu itu seluruh dunia boleh dikatakan berperang. Ladies and gentlemen, untuk topik Perang Dunia Kedua ni kan, saya suggestkan awak lah kan, sebab kita mungkin akan bercuti. Kita kemungkinan akan bercuti. Of course, cuti raya nanti. So, bila awak ada masa free tu, apa kata korang tengok movie pasal Perang Dunia Kedua? Banyak cerita pasal Perang Dunia Kedua. Cerita dia sangat-sangat best. Nama movie, tajuk filem. Awak boleh tengok cerita Dunkirk, Pearl Harbor, Midway, Asia. Siap kena action untuk korang Okay, bye-bye. Midway, Pearl Harbor, dan lagi. 1917 bukan? Harry Styles, saya betul tak? Harry Styles saya tak pernah tengok lagi, saya kot. Sarjan Hassan. Terima kasih. Netflix ada ke? Saya ada kot, cuba tengoklah. Okay, cuba tengoklah apa semua. Ini antara movie-movie dia. Dan awak Google je banyak. Lieutenant Adnan pun sama, Lieutenant Adnan pun semua. Tengok juga sekali movie Lieutenant Adnan.
Okey dah. Tengok ni. Movie-movie antara yang ada ni, Lieutenant Adnan, Dunkirk, Pearl Harbor dengan Midway, apa semua ni kan. Okey. Okay, ini antara movie-movinya yang korang kena tengok bila korang nak belajar Perang Dunia Kedua. And abang kakak yang dihormati sekalian. Okay, cerita dia, jom kita borak. Okay, baik. Kisah dia, for your information, persoalannya sekarang. Berlakunya Perang Dunia yang cukup dahsyat ni, guys, sebab apa? Macam contoh, kalau korang beritahu, kalau korang nak tahu, Jerman, dia berperang, dia sampaikan berperang dengan 3-4 negara. Bukan 3-4 negara, banyak negara Eropah. Jerman lawan seorang saja. Pasal apa? Kenapa Jerman ni? Jepun pun sama juga, Jepun pergi serang sana, pergi serang sini, serang sana, serang sini. Kenapa diorang ni sebenarnya nak apa? Kenapa yang diorang nak sebenarnya? Antara faktor-faktornya, ladies and gentlemen, sebab-sebab kenapa boleh munculnya Perang Dunia disebabkan oleh ideologi baru. Okay, kemunculan ideologi baru. Baik, kan? Sekejap, saya nak tukar kepada mikrofon sebab senang nanti saya nak bercakap. Sabar dulu, yang lain semua sabar dulu pasal Liga Bangsa ke apa semua. Saya nak borak dulu pasal ideologi. Baik, kan? Berborak kita pasal ideologi. Baik. Siapa-siapa yang tak tahu what is ideologi? Ideologi adalah fahaman yang kita percaya, yang kita believe untuk ikut. Contoh, saya percaya bahawasanya dalam dunia ni, mana-mana lelaki yang handsome, dia adalah orang botak. I do believe that. Ya. Itu ideologi saya percaya. Okay. Siapa-siapa lelaki botak, dia handsome. So, itu adalah kepercayaan botakism. Kita panggil botakism. Okay, faham tak? That's an ideologi yang saya percaya. Tetapi, ladies and gentlemen, waktu tu dekat Eropah, adanya dua ideologi yang baru muncul. Adanya dua ideologi baru yang muncul, yang mana ideologi tersebut dikenali sebagai, yang pertama iaitu kita panggil sebagai fasisme. Dan yang kedua adalah ideologi yang dikenali sebagai Nazisme. Fasisme, Nazisme. Okey, yang ni saya rasa saya tak payah tanya korang lah asal daripada mana. Ini semua orang tahu. Negara mana yang mengamalkan Nazisme? Korang pun tahu. Negara mana? Ya, very good. Iaitu negara Jerman. Very good. Italia apa pula Nazisme kot? Jerman lah. Okey, tak payah cerita lah, ni korang tahu. Fasisme ni abang kakak yang dihormati sekalian. Waktu tu ada yang negara Eropah yang mengamalkan. Dan negara Eropah tersebut dikenali sebagai negara Itali. Okey. Sabar jangan saya cerita pasal yang lain-lain. Baik. Fasisme ni adalah satu ideologi yang macam mana? Okay, satu ideologi yang macam mana? Itali fasisme, Nazisme adalah Jerman. Dia ideologi yang macam mana? Fasis ni perkataan asal dia, fasis, dia membawa maksud seperti someone yang sayangkan negara, yang melebih-lebihkan negara sehingga sanggup berkorban. Melebihkan dirinya daripada segala-galanya. Melebihkan negara daripada segala-galanya. That's a fascism. Faham setakat tu? Dia orang yang betul-betul taat kepada negara, apa-apa pun negara disanggup berjuang, negaralah segala-galanya. Berjiwa patriotik. Nak kata berjiwa patriotik tu, ya boleh dikatakan berjiwa patriotik. Boleh dikatakan berjiwa patriotik. Sampaikan dia sanggup mati, dia sanggup berkorban, okay, dia tak kisah kena berperang ke apa yang negara nak buat. Contoh, kalau negara nak buat buruk, dia pun kata rela, okay, dia rela buat buruk. Bushido lain. Semangat Bushido lain. Bushido adalah semangat tentera lain. Okey, faham kat situ? Semangat melebihkan negara. Okey, fascism adalah semangat melebihkan negara berbanding kepentingan individu. Melebihkan negara berbanding kepentingan individu. Okay, that's a fascism. Contoh, selain daripada negara Itali, ada lagi negara yang lain yang masih mengamalkan fasis sampai sekarang. Benda ni bagus tau, fascism ni bagus. Ada lagi negara lain, macam contoh Jepun. Jepun, rakyat dia sampai sekarang, rakyat dia terlampau agresif, terlampau fasisnya kepada negara mereka. Mereka ni kalau apa-apa pun, Jepun, memang diorang ni Jepun, kau punya Jepun saja. Faham tak? So dia lebih kurang macam kalau contoh kita, kalau di Malaysia kita panggil kalau orang Melayu lebihkan Melayu sikit-sikit Melayu. Itu kita panggil rasisme, betul, rasis. Okey, rasis betul. Tapi kalau kita ni rakyat Malaysia, kita sayang ke negara, sayang ke negara sangat-sangat sayang. Okay, sampaikan orang sentuh sikit negara kita, kita melenting, kita mengamalkan bahasa Melayu, tak kisahlah ke mana-mana kita pergi pun kita cakap bahasa Melayu saja. Tak reti pun cakap bahasa Inggeris, memang bahasa Melayu saja. That's kita panggil sebagai fascism. Faham setakat ni?
That's a fascism, ladies and gentlemen. So apa kaitan kan? So apa kaitan fascism dengan Perang Dunia? Kisah dia abang kakak yang dihormati sekalian. Waktu tu rakyat-rakyat Itali yang mana mereka ni dipimpin oleh seorang pemimpin. Pemimpin mereka dikenali sebagai Benito Mussolini. Benito Mussolini ni dia nak naikkan imej negara dia. Dia nak naikkan imej negara sebab Itali malu. Itali malu waktu Perang Dunia Pertama. Awak tahu kenapa Itali malu pada Perang Dunia Pertama? Sebabnya Itali dia join geng yang menang, betul? Dia join geng yang menang waktu Perang Dunia Pertama. Tapi saya tanya korang, dia dapat tak tanah jajahan? Dia tak dapat. Nehi, tak dapat pun. Yang dapat British, Rusia, France. Diorang dapat tanah jajahan, tapi Itali tak dapat. So Itali jadi bengang lah. Sebab waktu zaman itu, korang kena faham, siapa-siapa negara yang ada banyak tanah jajahan, dia akan disanjung tinggi. Dia akan dipandang hebat di mata dunia. Faham tak tu? So, Itali nak juga diorang nampak hebat dan diorang berperang. Diorang berperang sebab nak cari tanah jajahan. Waktu tu mereka pergi jajah negara Habsyah. Sekali saya ulang, waktu tu mereka pergi jajah negara Habsyah. Pernah dengar negara Habsyah? Tak pernah dengar kan? Nampak kan kita lawan? Tak pernah dengar, betul. Sebab negara tu, geng, sekarang dia dikenali sebagai utopia. Pernah dengar utopia? Pun tak pernah dengar juga. Mau nak dengar negara yang dekat Afrika yang tak famous. Sorry, excuse my word, sorry to say. Negara yang sedikit kekurangan, sedikit miskin. Dia negara miskin, dia pergi serang. Itali negara kaya berperang dengan negara miskin. Okay. Waktu Itali serang Habsyah, Itali bawa kereta kebal. Dia bawa ni sekali roket pejuang, peluru M16 ke, M40 K90A ke, bazooka, semua dia bawa ni berperang. Awak tahu Habsyah berperang guna apa? Habsyah berperang adalah senapang satu, ada parang, lepas tu ada unta. Siapa menang agak-agak? Habsyah menang. Habsyah tu Afrika lah. Okay, Habsyah tu Afrika. Yelah, kalau Tuhan kata Habsyah menang, memanglah betul. Tapi kita ambil logik lah yang sejarah sudah berlaku, yang mana geng Itali menang dalam masa 2 hari saja pergi serang Habsyah. 2 hari saja. Lepas tu waktu tu Itali bangga. Itali bangga kata apa tau? Ya, kami negara yang terkuat di dunia. Kami dah boleh menjajah. Apa benda tu? Apa benda tu? Ibarat macam awak budak tingkatan 3, awak jumpa budak darjah 5, awak tak puas hati, awak pukul dia. Pam, pam, gaduh. Lepas tu member tanya, "Weh, dulu kau pernah bergaduh dulu?" Pernah. Kau pukul siapa? Ada budak darjah 5 aku pukul. Takkan nak bangga macam tu? Faham kan? That's a fascism yang diamalkan oleh Itali, yang diorang ni nak naikkan imej negara diorang supaya diorang dipandang di mata dunia. Supaya diorang ni dipandang di mata dunia. Itu cara yang diorang buat, iaitu diorang jajah Habsyah dekat Afrika sana. Faham? Kelakar juga cerita dia ni. Okey, baik geng. Itu antaranya yang pertama, iaitu berkaitan dengan Itali. Okay, saya tak tulis banyak kat sini tau. Saya tak tulis banyak sebab saya nak terus bercerita saja dengan korang. Okay, yang kedua, Nazism. Untuk Nazism ni, ladies and gentlemen, nak borak dia pasal Nazism, saya rasa korang pun dah cukup mahir dah mengenai satu ideologi ni. Nazism ni adalah satu ideologi yang diperkenalkan di negara Jerman. Yang digunakan di negara Jerman, yang mana, ladies and gentlemen, pemimpin Jerman waktu itu dikenali sebagai Adolf Hitler. Pernah kenal Adolf Hitler? Tak pernah kenal. Jagi Adolf Hitler datang jumpa awak. Hai. Adolf Hitler. Bonjour. Ich liebe dich. Bonjour. Tebal lagi. Jangan. Ada, tak ada. Padam dah. Tahu kan? Si misai kontot tu. Si misai kontot 2 tu. Hidung keluar cincau. Aku ajar. Okey. Hitler adalah ketua Jerman, pemimpin presiden Jerman. Dialah antara orang yang bertanggungjawab yang menyebarkan Nazism kepada penduduk Jerman. Persoalannya, what is Nazism? Nazism adalah satu perasaan ataupun satu ideologi yang mengagungkan bangsa Jerman. Satu ideologi yang mengagungkan bangsa Jerman, abang kakak yang dihormati sekalian. Okay. Yang mana waktu tu Hitler ni
dia ada sangat perasaan yang dia banggakan Jerman, yang dia rasa macam Jerman ni hebat gila nak mati. So dia nak pulihkan balik Jerman daripada kekalahan Perang Dunia Pertama itu hari. Okay? And awak tahu tak? Punyalah perasaan Nazism ni, diorang ni punyalah kisah Nazi ni mana waktu tu sampaikan Hitler ni dia tak bagi ada bangsa lain dalam Jerman. Dia tak bagi ada bangsa lain dalam Jerman seperti mana yang korang tahu kan pasal Yahudi, betul? Korang tahu kan Yahudi sebelum ni ada dekat Jerman, betul? Tahu kan? Yang lepas tu apa jadi? Hitler pergi bunuh kan? Hitler bunuh sebab benda ni lah. Sebab dia sangat mengagungkan bangsa Jerman dan dia orang kata Jerman tu adalah Jerman sahaja. Jerman tu hak milik Jerman sahaja. So andai kata kalau kita, okay, macam contoh saya orang Melayu, mengaku orang Melayu sekarang ni, saya orang Melayu yang pergi duduk kat Jerman waktu tu. Dan saya kita lah, katakan kita semua, okay, mana-mana geng-geng orang Malaysia lah. Kita orang Malaysia, tak kisah Melayu, Cina, India, kita duduk kat Jerman. Agak-agak kita kena bunuh lah. Boleh jadi juga kan? Boleh jadi sebab dia ada benda ni. Kalau melancong taklah. Melancong taklah. Tak adalah melancong ke belajar tak. Siapa-siapa rakyat dia. Siapa-siapa rakyat yang Jerman yang berkaum lain, berbangsa lain macam tu. And bukan setakat ni tau, bukan setakat Yahudi je dia bunuh. Hitler ni, okay, saya pernah baca satu kisah. Hitler ni juga dia bunuh siapa-siapa OKU dekat Jerman. Bagi dia yang mengamalkan Nazism ni, Jerman adalah perfect. Tak ada cacat cela. Yes, that's a mengagungkan bangsa Jerman. Faham tak? Gila kan? Gila-gila punya fahaman ni kan? Kau punya. Okay? Okay, so waktu tu gang, Jerman ni nak Hitler ni dia nak pulihkan semangat nasionalisme. Okay, dia nak pulihkan semangat nasionalisme. Apa cara-cara dia? Okay, cara-cara untuk pulihkan nasionalisme. Cara-cara nak pulihkan semangat nasionalisme iaitu diorang nak sebarkan Nazism ni. Yang pertama, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian. First of all, apa yang dilakukan adalah diorang ketepikan ataupun diorang tolak ketepikan perjanjian Versailles. Okay. Awak layan je dulu, jangan saya cerita dengan awak benda ni semua ada kaitan dengan ekonomi. Semua ada kaitan dengan ekonomi benda ni. Layan je dulu. Yang kedua adalah bina angkatan tentera. Dalam perjanjian Versailles bina angkatan tentera. Yang seterusnya, ladies and gentlemen, yang ketiga adalah kawasan jajahan. Kawasan jajahan tersebut dikenali sebagai Rhineland. Rhineland, saya tak nak sebut sangat. Rhineland kawasan dia. Okay, baik. Kisah dia sebenarnya ada kaitan dengan ekonomi. Sama juga dengan dua-dua ni, semuanya ada kaitan dengan ekonomi. Yang mana kisah dia, lepas habis Perang Dunia yang Pertama, Jerman kena bayar hutang. Ingat lagi? Kan? Dia kena bayar hutang, dia kena tanggung everything, segala kerosakan yang berlaku. Okay, persoalan dia. Mana Jerman nak dapat duit? Nak bayar hutang, nak dapat duit mana-mana? Nak bayar pampasan tu, nak bayar duit tu nak dapat daripada mana nak bayar? Curi. Dia pinjam daripada Amerika Syarikat. Dia pinjam daripada US, okey, mungkin sebulan pinjam $1 juta. Sebulan pinjam juta, bayarlah. Bayar dekat British, bayar dekat France, bayar dekat Rusia. Dibayar semua. US bagi. Betul lah US bagi sebab dia pinjam kan? Pinjam juta mungkin kena bayar 2 juta, 3 juta. Contoh dia macam itulah. Dan lepas tu nak ditakdirkan cerita pula berlakunya masalah ekonomi. Ekonomi yang merudum sangat teruk. Ekonomi jatuh. Bila ekonomi dunia jatuh, US pun tak ada duit nak bagi. Bila US tak ada duit nak bagi, Jerman nak bayar duit hutang, nak bayar macam mana? So waktu tu Jerman fikir dia terpaksa apa? Dia terpaksa tolak perjanjian Versailles yang mana yang pertama, dia buat senjata. Kan sebelum ni dalam perjanjian Versailles, dia tak boleh buat senjata, betul? Dia tak boleh buat senjata, dia tak boleh nak jual, nak buat semua tak boleh. Tetapi dia tak perlu, dia buat juga senjata, apa jadi? Dia jual senjata. Dia jual kepada negara-negara yang memerlukan, contoh negara-negara yang miskin, negara-negara yang baru nak membangun, seperti Poland, dia jual. Ada cara dia ketepikan. Dan yang kedua, abang kakak, sewaktu ekonomi yang merudum, sewaktu bukan tak boleh jual ke? Ya. Okay, sabar. Bukan tak boleh jual senjata. Yalah sebab tu dia ketepikan perjanjian Versailles. Dia tak peduli. Bila dia jual senjata, dapat duit tersebut, dia boleh bayar hutang negara dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, sewaktu ekonomi jatuh teruk merudum, waktu tu Jerman banyak penganggur. Penganggur, orang tak bekerja. Banyak gila nak mati. Yalah sebab ekonomi dah jatuh, company banyak tutup, tak laku apa semua. So macam mana Hitler nak mengatasi benda ni? Hitler buka peluang pekerjaan semua jadi askar.
So orang yang tak bekerja tiba-tiba dapat tahu ada peluang pekerjaan jadi askar. Jadi askar. So benda ni sebenarnya ada kaitan dengan ekonomi. Faham setakat tu? Nah, that's a cara apa yang dilakukan oleh Hitler. Okay? Itu yang pertama, sebab-sebabnya, iaitu ideologi baru dia ni lah yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia yang kedua di Eropah. Okay, itu sebab yang pertama. Any question? Jajah Greenland sabar dulu. Tapi sekarang Jerman antara negara terkaya, antara negara yang terkaya dan maju sebenarnya. Okay, boleh? Dah. Cukup? Setakat ni? Faktor pertama? Faham? Okay, next. Kita pergi kepada faktor yang kedua pula, abang kakak. Faktor yang kedua, kenapa boleh berlakunya Perang Dunia yang kedua disebabkan oleh adanya masyarakat yang tak puas hati, dengan Perjanjian Versailles. Sewaktu kita belajar Perang Dunia yang pertama, awak duk rasalah negara mana yang tak puas hati dengan perjanjian? Siapa yang tak puas hati? Ya, tak lain tak bukan. Ni. Sebab tu dia dendam kau-kau dia. Hitler ni dia dendam kau-kau nak balas dendam dekat mana? Dekat Perang Dunia Kedua. Yang mana lagi saja teman kakak, Jerman antara negara yang paling tak puas hati dengan Perjanjian Versailles. Sebab apa dia tak puas hati? Of course lah. Yang pertama, ladies and gentlemen, perjanjian tersebut tidak adil. Sabar dulu, hati kapal pisah, sabar dulu. Perjanjian tersebut tak adil. Yang kedua, Jerman hilang tanah jajahan. Memang tak puas hati, memang tak adil kan. Kita pun dapat tahu kan macam tak adil kan. Dia orang nak buat tentera pun tak boleh, dia nak jual senjata pun tak boleh, dia nak menjajah pun tak boleh. Tapi negara lain yang menang boleh pula. Kena bayar ganti rugi. Of course, jadi tak adil. Itu Jerman tak puas hati. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, antara negara yang tak puas hati dikenali sebagai negara Itali. Agak-agak korang. Pasal apa pula Itali ni tak puas hati? Agak-agak korang. Mesti kita sembang pula. Kenapa pula Itali ni kan? Very good, Syahid Salat. Izzah Hatirah, very good. So maksudnya korang faham betul lah topik ni Yes, very good Puteri saya Datuk Amira. Saya rasa semua orang faham kat sini. Very good Noralia. Thank you so much. Okay. Itali tak puas hati sebabnya dia tak dapat tanah jajahan. Member fikir dia menang kot. Kan dia menang. Dia join British, France dengan Rusia. Dia menang lah dia fikir. Waktu tu British, diorang ni bagi pula tanah jajahan. Tiba-tiba tak dapat. Marah Itali. Itu yang nak berperang tu. Boleh? Okay, itu antaranya. Dan seterusnya, ladies and gentlemen, antara sebab kenapa berlakunya Perang Dunia yang kedua disebabkan oleh faktor yang ketiga. Okay. Faktor yang ketiga iaitu kegagalan Liga Bangsa. Kegagalan Liga Bangsa. Suka untuk saya ingatkan, Liga Bangsa ni bukan bola sepak. Bukan kelab bola sepak tu, Liga bola sepak ke korang punya mainan semua bukan. Liga Bangsa ni yang tak berapa faham Zulaikha. Zulaikha tak faham yang ni ke? Atau Zulaikha tak faham yang nombor 2? Tiga ni Okay, baik. First of all, cerita dia, kisah dia. First of all, awak kena faham apa dulu Liga Bangsa. Liga Bangsa ni adalah satu badan, tugas dia jaga keamanan. Jaga keamanan dunia supaya tak boleh berlaku perang. Contoh, ada perang. Katakan Malaysia nak berperang dengan Bangladesh. So Liga Bangsa akan halang. Liga Bangsa akan buat satu keputusan, tak boleh berperang. Jangan berperang. Kalau berperang juga, kita akan halang. Ibarat macam tu. Lepas tu pula Malaysia nak berperang dengan siapa pula? Nak berperang dengan Bangladesh, nak berperang dengan Nepal pula. Contoh dia. So Liga Bangsa lah yang akan halang tersebut. Itu kerja dia. Menjaga keamanan dunia. Sekarang ada lagi tak Liga Bangsa ni? Dia persatuan kan? Dia persatuan lah. Persatuan. Liga Bangsa dah tak ada sekarang. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan PBB. Nama sebelum ni Liga Bangsa. Tapi sekarang nama dia PBB. Apa tu PBB? Persatuan Budak Botak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya faham. Saya faham. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Okey, PBB adalah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baik. Kisah dia. Jom tengok sini. Kisah dia ingat jaga keamanan dunia. Saya tulis. Okey, baik. So, Liga Bangsa antara negara yang join ataupun negara yang menjadi ketua dah ibarat macam diorang ni adalah ketua besar, kuasa besar lah. Okey, ketua-ketua tersebut seperti apa? Seperti British, France, Rusia, Jerman, semua ni geng-geng Liga Bangsa lah. So, diorang ni yang patut menghalang supaya tak berlakunya perang. Lagi-lagi geng yang menang perang pada Perang Dunia Pertama. British, France dan Rusia semua itu. Tetapi,
Nak dijadikan cerita pula, waktu lepas habisnya Perang Dunia yang pertama, ada lagi berlakunya perang yang kecil-kecil. Antaranya perang kecil-kecil siapa yang berperang? Antaranya seperti Itali pergi serang siapa? Itali pergi serang Habsyah. Itali pergi serang Habsyah. Lepas tu pula Jepun pula. Jepun pergi serang Manchuria. Ada perang kecil-kecil, perang kecil-kecil apa semua ni. So, okay, lepas tu lagi Jerman. Okay, Jerman pula dia tak puas hati dengan secara lantangnya bersuara dekat Liga Bangsa. Dia orang kata nak keluar daripada Liga Bangsa, dia orang nak buat senjata macam tu. Betul, Jerman ahli sini tau. Tapi dekat dalam Liga Bangsa tu juga, waktu tu dia orang ada persidangan, dia orang ada meeting. Dekat dalam meeting tu juga, waktu tu Hitler kata, kami nak langgar perjanjian Versailles. Dan sekali tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia langgar perjanjian Versailles, tak ada apa-apa. Itali serang Habsyah, tak ada apa-apa berlaku. Jepun serang Manchuria, tak ada apa-apa berlaku. So time tu Hitler fikir, Liga Bangsa tak buat kerja ke apa ni? Tak kerja, tak apa kalau macam tu kita serang kan? Faham tak? Tak ada function. Okay. So itulah punca-puncanya berlaku Perang Dunia yang kedua. Tetapi asal-asal punya sebab dendam. Asal-asal punya sebab dendam. Dendam pasal apa? Ni. Saya ulang dendam. Ni. Dendam dia. Okay, faham kat sini? Nak screenshot dulu silakan. Saya bagi ruang dan masa untuk korang screenshot. Dah. 3, 2, 1. Screenshot yang ni. Okay, next. Screenshot yang ni pula. Dalam pertemuan ini kita terperang. Dah? Okay, jom. Saya nak borak dengan korang pasal peristiwa-peristiwa yang berlaku sewaktu Perang Dunia Kedua. Okay, yang ni saya tak tulis kat whiteboard tau. Tapi saya bagi tahu poin penting, korang tolong catatkan Okay, belum. Silakan. Yang ni saya tak tulis kat whiteboard, tapi saya bagi tahu poin-poin yang penting untuk korang catatkan. Catatkan kat nota saja. Simple saja. Okay, baik. Baik. Kisah-kisah permulaan awal Perang Dunia yang Kedua nak berlaku ni. Kisahnya adalah bermula daripada Jerman juga. Yang mana waktu tu Jerman Hitler ni diorang dah perhatikan dah. Diorang dah tengok dah Liga Bangsa tak buat kerja. Serang Jepun serang Manchuria boleh. Habsyah serang Itali serang Habsyah pun boleh. So time tu Jerman nak pergi menjajah kawasan-kawasan lain. Of course diorang nak menjajah sebab diorang ada semangat Nazism. Diorang ni nak agung, diorang nak kuasai seluruh Eropah. Waktu tu Hitler nak kuasai seluruh Eropah. Awak bayangkan. Seluruh Eropah maksudnya semua negara Portugis ke Belanda ke France ke Belgium semua dia nak jadi milik dia. Dan negara pertama yang Jerman pilih untuk serang adalah negara Poland. Negara pertama yang Jerman pilih adalah negara Poland. Persoalannya, pasal apa Poland? Yang pertama, Poland dekat sebelah dia saja. Poland sebelah Jerman saja. Yang kedua, Poland negara baru merdeka. Bila negara yang baru merdeka ni, of course dia punya ketenteraan lemah, betul? Dia punya ketenteraan lemah. And waktu tu, Poland kalah dengan Jerman. Tapi time Jerman pergi serang Poland, waktu itulah pasukan-pasukan tentera daripada negara-negara seperti negara British, dan negara France. Yang mana mereka ni konon-kononnya ahli Liga Bangsa nak jaga keamanan. Diorang dapat tahu yang Jerman pergi serang Poland, waktu tu jugalah mereka ni isytihar perang kepada Jerman. Itu yang pertama. Okay? So, Jerman dah jajah Poland. Lepas jajah Poland, dia pergi pula jajah kawasan-kawasan lain seperti apa? Dia pergi jajah pula Belgium, pergi jajah pula Belanda, Portugis. Hampir ke semua Eropah dia berjaya kuasai. Termasuklah Jerman berjaya kalahkan Perancis. Termasuklah Jerman juga berjaya kalahkan Perancis. And strategi yang digunakan, yang ini penting poin dia. Strategi yang pertama yang digunakan untuk kuasai Eropah. Untuk kuasai hampir kesemuanya Eropah Barat. Itu dia nama dia, Eropah Barat. Strategi tersebut dikenali sebagai strategi Blitzkrieg. Ini saya tulis. Strategi yang digunakan adalah Blitzkrieg. Apa ni? Ini dalam bahasa Jerman yang bermaksud serangan kilat. Blitzkrieg adalah serangan kilat. Tapi korang janganlah jadi pembaris sangat. Janganlah jadi macam, serangan kilat. Maksudnya Thor lah dia. Thor gunakan hammer dia. Kilat. Maksudnya macam tu lah. Janganlah fikir macam tu. Serangan kilat. Aduh! Serangan kilat tu maksudnya serangan pantas.
laju punya dia serang. Dia boleh takluk Jerman Barat dalam masa beberapa bulan saja. Laju gila, laju kau-kaunya kan. Awak tahu tak? Dia serang serentak, betul. Dia serang serentak daripada udara, daripada laut, daripada darat. And awak tahu tak, tentera-tentera Jerman waktu tu, diorang tak tidur langsung. Seminggu kadang-kadang diorang tidur, kerja diorang berperang seminggu. Sehari sudah semua berperang. Bayangkan, dia berperang kau-kaunya. Tak tidur non-stop, seminggu. Orang lain, tentera-tentera lain, at least malam adalah tidur sikit-sikit. Ni tak. Semua pergi perang, semua jangan tidur. Itu yang pertama, tentera tak tidur. Jap, persoalan dia. Boleh ke tak tidur seminggu? Diorang guna apa tu? Dia guna apa tu? Diorang guna apa kan? Ya, diorang guna dadah. Diorang guna dadah. Tak penat ke? Tak tahu saya. Saya tak pernah try pula. Dadah nama dia apa tak nak cerita nanti kat korang. Jangan pula lepas ni korang cakap, macam best dia guna. Nak try? Jangan. Saya kalau jumpa awak, dia bukan sampai di sini, dia sampai ke negeri ayah Pin nanti awak. Saya hantar ya. Jangan. Pandai-pandai Okey, baik. Dia guna dadah yang menyebabkan tentera-tentera Jerman tak tidur langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta kebal diorang bergerak laju nak mati. Kereta kebal yang lain kalau bergerak 10 ke 20 km per hour, 10 ke 20, bergerak macam perlahan saja, bergerak perlahan je kan. Jerman punya kereta kebal, teknologi yang diorang cipta, boleh bergerak selaju 60 ke 80 km per hour. Ya. Saya ada tengok satu video dokumentari tu, kereta kebal dia bergerak dekat jalan tak rata, boleh terbang macam tung tung tung. Apa yang kereta kebal kan? Melompat be. Sebab hutan mana kata? Laju kau. Itu antara strategi Blitzkrieg yang menyebabkan Eropah Barat hampir semuanya dikuasai oleh Jerman. Okey. Settle? Faham kat situ? Lepas tu, barulah Jerman dia beralih nak pergi serang British. Mesti korang tengok peta, saya tunjukkan peta kepada korang. Peta Eropah ni. Ini dia. Okay, baik. Ni Jerman, Poland sebelah dia saja. Okey, so seluruh kawasan sini, ni semua yang nak kuasai ni. Semua. Yang ni tak. Yang ni semua Rusia. Ini semua Rusia. Mula-mula dia nak kuasai sini dulu. Belah barat. Lepas dah kuasai semua barat, baru pergi ke Rusia. Faham cerita dia? Okey. Dia dah berjaya habis jajah semua dah ni. Semua habis kau-kau dah ni, semua ambil. Sampai dah sini. Sampai sini semua dah ambil dah. Waktu tu, Jerman nak beralih pergi jajah pula British. Awak nampak British tu kan? Dia nak pergi jajah pula British. British pun dalam kategori Eropah Barat. Dia nak pergi British, nasib baiklah saya kata apa, British ni adalah sebuah pulau. Nasib baik tau. Sebab waktu tu Jerman nak pergi hantar tentera dia, nak hantar macam mana? Tak lain tak bukan dia kena bawa kapal yang penuh dengan tentera untuk mendarat dekat British. Dan setiap kapal daripada Jerman yang pergi hantar tentera tu kena bom oleh British. Kapal lalu kena bom. Faham? Lepas tu yang kedua pula, mereka hantar jet penjuang mereka yang duduk dekat Perancis. Dia hantar jet-jet penjuang apa semua untuk pergi serang, untuk pergi bom Britain, untuk pergi bom British. Hantar bom apa semua. And mula-mula kisah dia British ni, diorang ni betul-betul nak kalah perang dah. Diorang betul-betul nak terciduk dah. Sampaikan tukar Perdana Menteri. Perdana Menteri sebelum ni nama dia adalah Chamberlain. Tak silap saya, betulkan saya kalau salah. Nama dia Chamberlain. Tukar kepada Churchill. Churchill ni dia tukar strategi. Awak tahu strategi apa? Strategi yang boleh menyekat serangan daripada Jerman. Strategi tipu. Korang tahu apa yang ditipunya je? Apa yang British tipu Jerman? Okay, yang pertama, setiap kali kapal terbang Jerman lalu nak pergi serang British, kapal terbang lalu, waktu malam ke, waktu siang ke, tak kisah waktu bila, daripada jauh dah kena tembak, jatuh mati dah. So banyak kapal terbang Jerman yang tak berjaya nak masuk bom British. Setiap kali lalu je kapal terbang, bom jatuh. So waktu tu, perisik-perisik, ejen-ejen ataupun spy Jerman yang dekat British, diorang carilah apakah strategi yang digunakan oleh British ni. Sampaikan semua habis hancur kapal terbang Jerman. Diorang siasat. Awak tahu spy tu berjumpa satu strategi British. Apa dia strategi dia? Strateginya adalah tentera British suka makan carrot. Nampak British tipu? Itu British tipu tau. Tentera dia suka makan carrot. Padahal dia bukan ada kaitan dengan carrot pun. Padahal waktu tu British ada radar. Radar ni, saya pernah buat video masa dia. Radar ni dia boleh kesan kapal terbang nak lalu apa semua. Time tu radar teknologi baru. Tapi of course tak nak kantoi kan. Kalau kantoi ada radar, Jerman serang radar je lah. So waktu tu diorang planning, jangan cakap ada radar. Semua jangan cakap ada radar. Kita ada carrot.
So tersebar satu dunia. Tentera British boleh nampak kapal terbang daripada jauh sebab mata diorang bagus. Pandangan mata diorang hebat sebab makan carrot. Sebab tu kita sampai sekarang makan carrot sebab untuk cantikkan mata, betul? Untuk cerahkan mata dia. So kita semua dah hidup hari. Kita semua ditipu oleh British ni. Ya ke? Kita ditipu oleh British ke? Mungkin okay. Tapi memang betul. Memang carrot tu boleh sihatkan mata. Tapi tak adalah sampai dalam waktu malam boleh nampak kapal terbang. British dia kata benda tu lah. Askar dia makan carrot boleh nampak kapal terbang waktu malam. Itu tipu yang pertama tau. Itu tipu yang pertama. Tipu yang kedua pula, waktu tu tentera British ni, pemimpin British, dia nak menakut-nakutkan, dia macam nak menakutkan ataupun dia orang nak lemahkan lagi tentera-tentera Jerman. Tahu apa dia orang buat? Dia orang bawa kapal terbang dan dalam kapal terbang tu penuh dengan mancis. Penuh dengan kotak mancis. And dekat kotak mancis tu ada tulis cara-cara nak tipu sakit. Dekat kotak mancis tu ada tulis cara-cara nak tipu sakit. Dihantar ke siapa? Dihantar kepada Jerman. Semua tentera Jerman dapat mancis tersebut. Tentera Jerman kan orang kebanyakan isap rokok zaman dulu. So bila nak isap rokok buka, cara-cara nak tipu sakit, isap rokok. Dan disebabkan benda tu, Hitler tak percaya siapa-siapa tentera Jerman yang sakit, dia tak percaya langsung. Dia kata ini semua penipu. Korang ikut cakap British kan? Orang semua penipu. Itu cara tipu dia. Itu yang British buat. Dan apa kaitan dia? Kaitan dia adalah kalau ada betul-betul tentera yang sakit, yang demam apa semua, tapi masih lagi kena berperang, tak dapat cuti, tentera tersebut akan sebarkan virus kepada yang sihat yang lain. So lemah Jerman. Lemahlah. Itu cara yang dilakukan oleh British. Pintar. Faham dah apa tipu dia yang digunakan? Kan? Saya dengar pun saya macam tergamam, mind blown, macam wow. And ladies and gentlemen, Jerman tak berjaya tawan British. Bila Jerman tak berjaya tawan British, ni kita sini tak berjaya tawan British, maksudnya dia tak boleh fokus dah. Dia orang dah tak nak fokus dah belah bahagian barat ni. Dia kata cukup lah, British tak apa, nanti dulu. So waktu tu dia orang beralih pergi ke arah sini pula. Dia orang beralih pergi ke arah sini, maksudnya beralih pergi ke arah Rusia. So waktu itulah kesilapan yang paling besar dilakukan oleh Hitler, iaitu serang Rusia. Okay, jangan kita cerita apa kesilapan dia, saya cerita. Okay. Dan serangan Rusia ni, strateginya yang dikenali sebagai strategi Barbarossa. Very good. Strategi yang dikenali sebagai strategi operasi Barbarossa. Sebab apa? Sebab operasi ni, operasi secara besar-besaran. 3 juta tentera, 3,000 kereta kebal digunakan untuk kalahkan Rusia. Lepas tu diorang pergi lah. Memang diorang ni hampir berjaya tau. Jerman bukan hampir berjaya. Maksudnya, mula-mula Jerman pergi kalahkan. Diorang pergi tawan bandar Moskow. Lepas tu dia tawan pula bandar yang dikenali sebagai bandar Leningrad. Lepas tu nak pergi tawan bandar Stalingrad. Dan awak tahu tak? Sebenarnya, satu bandar dekat Rusia yang nama dia Stalingrad tu, sepatutnya Jerman tak payah serang pun. Tak payah pun sebab Stalingrad tu tak silap saya bandar yang sangat sejuk, bandar yang sangat macam tak ada guna pun untuk diorang semua. Tapi Hitler ni punya dendamnya dia pergi serang juga Stalingrad. Awak tahu kenapa? Pasal apa dia pergi serang? Dendam punya pasal. Sebab dia tak suka nama presiden, dia tak suka presiden Rusia tu yang bernama Joseph Stalin. So Stalingrad nama dia hampir sama, betul? Nama dia Stalin, Joseph Stalin dan Stalingrad. Dia tak puas dengan nama saja. Dia pergi serang bandar. Apa masalah tu? Kau tak payah. Joseph Stalin waktu tu pemimpin dia. Vladimir Putin lain. Okay, baik. Joseph Stalin. Serang Stalingrad. Alah. Ibarat macam kita lah. Macam awak tak suka member awak nama Rahman. Dah korang pergi serang pula jalan Tunku Abdul Rahman. Alah. Apa kaitan? That's yang dilakukan oleh Hitler. And saya lupa nak bagi tahu korang tadi. Ni dendam Hitler. Saya lupa nak bagi tahu korang tadi pasal dendam Hitler. Yang mana abang kakak, waktu Hitler berjaya kuasai Eropah Barat, Hitler berjaya kalahkan Perancis. Dan time tu lah Hitler nak mengisytiharkan kepada dunia, diorang menang. Diorang nak isytiharkan kepada dunia, mereka ni menang perang. Awak ingat tak pada Perang Dunia Pertama, Jerman kena tanda tangan kekalahan, iaitu dekat Persidangan Damai Paris. Kan? Persidangan Damai Paris kan? Dan saya pernah cerita tau, Persidangan Damai Paris ni diorang buat dekat depan Eiffel Tower, dekat dalam gerabak kereta api. Saya pernah cerita benda ni. Dan awak tahu Hitler punya dendam, dia ambil balik gerabak kereta api yang sebelum ni, dia letak balik dekat tempat yang sama.
Dia kata apa? Dia panggil semua wartawan. Wartawan, mai sini. Insta famous, mai sini. TikTok famous, mai sini. Contoh dia panggil semua. Buat story, buat cerita kekalahan Barat kepada Jerman. Kau punya dendam kan? Sampai ke sanggup ambil balik kereta api yang sama tu. Punya dendam dia. Apa punya perangai? Okay, clear kat situ. That's a storyline macam mana kisahnya Perang Dunia yang kedua. Sempat panggil wartawan, wartawan ada banyak pada Perang Dunia kedua. Ya, wartawan banyak. Sebab tu kita boleh jumpa banyak-banyak video klip yang betul-betul waktu Perang Dunia kedua. Dan saya lupa pula nak cerita korang ni. Ni saya bagilah sikit kat korang, iaitu waktu kisah Poland. Lupa dengan korang ni ni waktu kisah Poland. Okay. Waktu Poland berperang dulu, Poland bukan setakat manusia berperang, binatang pun berperang. Binatang pun berperang. Nampak tu, geng? Macam mana tu? Okay, yang ni kisah dia, if I'm not mistaken lah, saya ingat lupa sebenarnya ni. Ini berlaku pada Perang Dunia Kedua. Okay, yang mana, ladies and gentlemen, ni binatang ni, beruang ni, askar-askar diorang ni jaga sejak daripada kecil lagi. Askar-askar Poland ni diorang jaga sejak daripada kecil lagi, binatang ni, beruang ni. Okay, so beruang ni dia punya perangai dah sama macam manusia dah. Dia punya perangai sama macam manusia, iaitu dia pun isap rokok, dia pun minum arak. Sama makan nasi, semua sama je. Ya. So waktu berperang tu, beruang ni pergi ikut sekali berperang. Okay, yang mana